Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya, merasmikan Majlis Pelancaran Koperasi Orang Asli Negeri Pahang 2011. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih Saudara Pengerusi. Yang berhormat Cik Fadil bin Osman, Adun Kawasan Kemayan. Yang berbahagia Datuk Muhammad Zain bin Muhammad Dong, Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Malaysia. Yang berbahagia Puan Mahanitan binti Abdullah, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian. Yang berbahagia Datuk Haji Mat Yusof bin Samsudin, Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Sani bin Mistam, Ketua Pengarah Jakwa Malaysia. Yang berusaha Encik Zazali bin Harun, Pengarah SKM Negeri Pahang. Yang berusaha Encik Isa bin Abdul Hamid, Pengarah Jakwa Negeri Pahang. Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Ali Haji Bahrom, Presiden Angkasa. Yang saya hormati Yang berbahagia Cik Noria Batin RPS Pos Iskandar, Ketua-Ketua serta Wakil-Wakil Jabatan dan Agensi Persekutuan Serta Negeri, Pegawai KPDN KK serta agensi, pegawai-pegawai SKM, pegawai-pegawai Jakwa Negeri Pahang. Yang saya hormati Tok Batin daripada seluruh perkampungan orang asli di Bera dan seluruh perkampungan orang asli Negeri Pahang, para pemimpin koperasi, ahli-ahli koperasi, pemimpin-pemimpin masyarakat, dev jemputan, tuan-tuan, puan-puan, serta rakan-rakan media yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Kepada kaum Semelai di Bera, Mande khabar semak semero. Lacak kabeh? Beh lagi? Sekejap lagi kita. Syukur Alhamdulillah dengan izin dan kurnia dari Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari yang mulia ini dapat kita sama-sama bertemu di Majlis Pelancaran Koperasi Masyarakat Asli Peringkat Negeri Pahang 2011. Saya ingin mengucapkan tinggi-tinggi terima kasih kepada pihak Urustia, khususnya SKM Negeri Pahang serta Jakwa Negeri Pahang, dan juga penduduk-penduduk di Pos Iskandar ini kerana bersama-sama untuk menjayakan program yang begini meriah ini. Jadi saya nak sampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih khusus kepada Kementerian Luar Bandar dan Wilayah, KKLW, Jabatan Kemajuan Orang Asli ataupun Jakwa, seluruh komuniti masyarakat asli Negeri Pahang, dan tentu saja terima kasih yang tidak terhingga kepada tuan-tuan dan puan-puan masyarakat setempat, masyarakat orang asli di Bera, di atas sokongan dan juga di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini. Saya percaya apa yang di sokongan ataupun penglibatan semua di dalam program ini menunjukkan sokongan tuan-tuan dan puan-puan kepada program yang dijalankan oleh pihak kementerian
melalui SKM. Tuan-tuan dan puan-puan, pihak kerajaan memang mensasarkan supaya setiap perkampungan orang asli di Malaysia ini mempunyai satu koperasi. Satu kampung, satu koperasi. Ini adalah hasil daripada ataupun lanjutan daripada program kementerian, program SKM yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Tan Sri Timbalan Presiden, Timbalan Perdana Menteri, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu satu komuniti, satu koperasi, satu kampung, satu koperasi. Kita hidup berkoperasi sebenarnya bukan satu perkara baru, terutamanya bagi masyarakat orang asli. Kerana selama ini masyarakat orang asli hidup bersama-sama. Kita hidup selama ini bergotong royong. Semua perkampungan asli kalau buat kerja sama-sama. Cuma bezanya sekarang, kehidupan bersama-sama tu kita nak daftarkan di bawah koperasi, supaya kita bukan saja jaga kepentingan ahli kita, tetapi kita cari duit. Dulu kita gotong royong buat kerja, tapi tak ada duit. Sekarang melalui koperasi, kita buat kerja sama-sama, cari duit. Dan kita boleh kongsi duit tersebut. Setiap kali hujung tahun ada untung, kita berbagi. Ini yang kita nak buat melalui koperasi. Saya rasa bukan perkara yang susah. Sebab masyarakat asli memang masyarakat yang sentiasa hidup bersatu. Dekat kampung buat kerja benda pun bersatu. Kerja kahwin pun bersatu. Maksudnya buat kerja kahwin lah, bukan kahwin bersama-sama. Dia batin PG jelil je. Dia ingat dia kahwin bersama-sama. Tidak, maksudnya kalau nak buat kenduri kahwin dan sebagainya, kita sekampung keluar kan. Sekampung keluar, masak bersama, makan bersama. Cuma pengantin tidur lain-lain dengan kita, itu je. Yang lain semua kita buat bersama. Jadi yang ini yang kita nak ambil kesempatan ini, supaya cara hidup masyarakat itu kita kena buat sesuatu yang menguntungkan, yang boleh mendatangkan duit, mendatangkan hasil kepada kita. Sebab itu kita nak wujudkan koperasi. Banyak aktiviti yang boleh kita lakukan melalui perkampungan orang asli. Tadi pengarah Jakwa Negeri Pahang dah sebut projek pertanian. Dia dah khabar tadi. Pengarah Jakwa Pahang dah beritahu. Pengarah Jakwa kata, kalau ada ladang-ladang kepunyaan Risda ke, ladang-ladang yang nak majukan bersama Felcra ke, dia je boleh diuruskan oleh koperasi. Kalau nak membekal ataupun nak bersih hutan ke, untuk katakan Risda nak buka ladang di sini, nak bersihkan hutan, kenapa kita nak bagi kontrak pada orang luar? Biar kita bagi kontrak kepada koperasi, supaya koperasi dapat duit, dan duit tu boleh diagih-agihkan kepada orang kampung ni juga. Jadi projek di kampung kita, kenapa pula orang luar nak dapat duit? Sepatutnya projek kampung kita, biar orang kampung kita dapat duit daripada awal lagi. Betul tak? Apa hal pula orang daripada luar tiba-tiba nebang hutan dia dapat, kebun kita dia dapat duit, tak ada pasal lalu dah. Jadi kita nak supaya kita yang uruskan. Tapi kalau beri ke satu orang lain kata, ngapa pula dia? Pasal apa beri ke Tok Batin je, kamu pun nak juga. Jadi tak boleh juga. Jadi takut berebut macam tu, kita wujudkan koperasi supaya buat sama-sama. Jadi akhirnya untung sama-sama makan. Sikit sama sikit, banyak sama-sama banyak, kita boleh makan. Jadi ini boleh menambahkan pendapatan kepada masyarakat orang asli yang ada di seluruh negara. Jadi kita nak buat perkara itu. Kita tak nak rugi je. Tanah banyak orang lain buat, ya tanah kalau ada, kita minta kepada kerajaan biar kita buat. Janganlah macam sekarang, ada tanah kita pajak ke orang lain, tak dapat kita dapat sikit je. Bila sawit harga mahal, kita kata untung lah, untung orang Puan Iskandar ni sawit mahal. Bila tanya dia, orang punya. Itu yang kita tak nak. Saya pergi ke banyak kampung orang asli, tengok getah bukan main bagus lagi. Dulu getah harga tinggi, akhirnya getah tinggi
kita tukang menoreh di tanah kita yang pajak pada orang lain. Padahal tanah kita pajak pada orang lain. Kita jadi kuli menoreh dia. Tak ada pasal lalu. Patut dia menoreh untuk kita, tanah kita. Tapi kita tak buat. Sebab itu sekarang ni kajian nak bantu dia. Melalui koperasi kita nak bantu. Supaya mana-mana tanah yang kita tak boleh majukan, kita letak di bawah koperasi, kita upah orang. Kalau kita tak reti menoreh, upah orang. Sebab bukan semua orang pandai menoreh lah. Tapi saya menoreh memang pandai. Daripada kecil dulu saya boleh menoreh. Dulu menoreh tak luka, sekarang tak tahulah. Saya ingat bantai sampai ke pokok, sampai ke pangkai, ke gaya sekali ni kalau menoreh. Tapi kalau kita tak boleh menoreh, kita beri orang lain. Tapi hasil masuk kepada koperasi yang kita punya. Itu pasal Kak Jan nak buat koperasi. Sekarang ni banyak, selain daripada pertanian, ini orang asli paling hebat mengeluarkan kraft tangan ni. Orang Bera ni, orang asli Semelai di Bera ni, cukup pakar buat perahu tu. Setiap kali pembesar-pembesar negara datang ke Bera ni, hadiah dia cedera hati, mesti buat perahu. Kalau kita jadikan perahu ini sebagai satu projek untuk mendatangkan sumber keuangan, kita boleh buat. Besok semua yang datang ke Bera ni satu je hadiah sama saja, iaitu hadiah perahu. Hadiah perahu dengan rumah kaum Semelai kan. Kita buat elok-elok dalam kotak kaca tu, beri kat orang lain. Mana ada orang boleh? Mana ada orang buat? Kita dah buat. Tapi selama ni kita buat sendiri-sendiri. Orang datang, baru saya tempah. Tuanku datang, tempah satu. Tengku Mahkota datang, tempah satu. Datuk Najib datang, tempah satu. Tak mendatangkan hasil. Kita boleh buat banyak-banyak. Kita nak majukan apa di Tasik Bera tu. Kali dah maju dah. Tapi pusat jualan kraft tangan daripada koperasi orang asli tak ada. Kita nak wujudkan pusat kraft tangan koperasi, masyarakat kaum asli. Duit tak ada masalah. Saya bawa pengurusi Suruhanjaya Koperasi Datuk Yusof. Dia bila-bila masa boleh beri duit dah. Orang putih ni, negara dia lain. Dia suka duduk kawasan kampung. Kita lain. Kita beranak-beranak duduk kampung. Kita nak duduk di bandar. Saya kalau ajak tidur di kampung, duduk tengah-tengah hutan semua, mesti kita tak nak. Kita dah lama. Daripada kecil. Dulu saya ikut satu kumpulan orang putih. Masuk ke Sabah. Dia nama dia Danum, Lembah Danum. Saya pergi dengan dia orang, dengan rombongan putih. Masa tu saya kerja dengan Datuk Sabarudin Cik. Ingat tak? Datuk Sabarudin, dia Menteri Pelancongan. Saya ikut dia. Masuk dalam hutan tu. Duduk tengah-tengah hutan. Malam-malam, kamu keluar, cari ulat gonggot. Bila nampak ulat gonggot tu bersorok, dia ambil gambar. Saya gambar dekat rumah saya banyak. Tapi dia suka pasal dia tak pernah jumpa. Lepas tu malam-malam ajak keluar mencari kubur. Tahu kubur? Kubur tu. Orang luar mesti tak faham kubur tak? Flying squirrel. Tumpai terbang. Kubur. Bila kubur tu terbang, semua tepuk tangan. Orang putih. Dia tak biasa tengok. Saya kabar Datuk Sabarudin. Datuk Sabarudin pun tepuk juga. Saya kabar Datuk Pai Banim menyepah tu. Tepuk benda. Kita berlakon segala kata saya. Dia bertepuk juga macam tak nampak. Saya kabar masa kecil dulu, kita nampak kubur dekat pokok nyong, kita cari kayu, kita gosok pokok tu kan. Jadi kubur tu rasa geli, dia terbang. Kita dah daripada kecil. Tapi orang putih tak pernah tengok benda gini. Dia kalau boleh dia nak duduk dalam kawasan-kawasan yang dia tak pernah duduk. Jadi salah satu yang dia suka duduk di perkampungan orang asli. Dia nak merasa guna gaya cara hidup masyarakat orang asli. Ini sebenarnya boleh mendatangkan pendapatan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dia orang boleh bayar RM50 sehari. Duduk di rumah kita dalam bilik, tapi bilik kena ada. Kerana syarat dia kena ada bilik untuk dia. Kalau tak ada bilik untuk dia, bahaya. Besok kena orang putih muda-muda lawa-lawa, merangkak pula rodo-rodo keluar. Jadi tak jadi. Bahaya. Dia kena ada bilik berkunci. Syarat dia. Dan dia tak payah belanja banyak. Apa yang kita makan, dia makan. Janganlah kerana orang putih datang, kita nak sembelih ayam, tak payah.
Kalau kita makan ikan sungai lah. Kalau kita makan ikan tasik lah. Jadi ini punca pendapatan kepada masyarakat kaum asli. Kita mungkin tak buat. Lepas ini kita buat melalui koperasi yang akan ditubuhkan. Biar koperasi tubuh. Kita boleh keluarkan brosur, boleh keluarkan risalah. SKM boleh tolong, Angkasa boleh tolong, supaya kita keluarkan risalah tentang kehidupan untuk menawarkan kepada orang putih ni atau Jepun ke siapa-siapa duduk di perkampungan orang asli. Kalau dia duduk seminggu, dalam bulan dapat seminggu, kalau RM50 dapat 300.5. Siapa nak bagi 300.5? Buta-buta je. Bilik tu memang dah kosong. Anak kita dah duduk Kuala Lumpur belajar, kerja, bilik dia kosong. Kita suruh orang duduk. Apa yang kita makan, dia makan. Kalau kita tak nak 2 pot sehari, tambah sikit je. Jadi ini mendatangkan pendapatan kepada kita. Sebab itulah kajian pada hari ini menekankan supaya setiap kementerian, sama ada kementerian luar bandar ataupun mana-mana kementerian, mesti memberi bantuan kepada masyarakat luar bandar, terutamanya masyarakat kaum asli. Dan saya beri tumpuan kepada masyarakat kaum asli. Kerana apa? Kerana kita tahu. Kalau kita tahu, selain pada tumpu kepada masyarakat Melayu, masyarakat Cina, India dan sebagainya, kita tumpu je. Tapi keutamaan kita beri juga kepada masyarakat asli. Kerana apa? Kerana di dalam pilihan raya, pengundi yang paling setia adalah masyarakat orang asli. Jadi kita nak bayar jasa orang asli ni, kita nak bayar. Kita nak bantu supaya tingkatkan pendapatan dan sebagainya. Sebab kalau orang masyarakat asli suka kepada kerajaan 2012 kalau pilihan raya, takkan nak undi lain, mesti undi Barisan Nasional sekali lagi. Betul tak? Betul. Kita ini yang kita nak buat. Tuan-tuan dan puan, tengok Datuk Najib, dia tak pernah tak sebut mana-mana dia bucak dalam Malaysia. Kalau disebut soal parti, tak pernah tinggal masyarakat kaum asli. Dia cukup bangga bila sebut satu-satunya peti undi yang 100%. Tak ada seorang pun 100% dalam satu peti tu, bila buka 100% undi dia daripada kaum asli dia pekan. Tak tahu kampung apa nama. Ha? Depok? Bebak? Api Larat? Api Larat. Tapi Iskandar ni belumlah 100%. Ini Noria punya kerja lah lepas ni. Ini Noria punya kerja. Lepas ni kita nak tengok Iskandar, ni Cuat, Segai Tuang ada, Bukit Erok pun ada. Ni semua ada belakang ni. Bukit Erok ada. Lengut pada saya nampak tadi, Tosi tadi, Lengut. Ni semua ni. PG jangan. Kalau tak 100% PG 100 ya? Okey, 100%. Ini semua ni saya tahu ni. Batik Makno tadi mana dia? Ada Batik Makno. Di kampung dia. Buapak kan? Putat. Ini semua ni. Jadi saya esok nak rakyat je. Batik Makno guna gaya, Batik PG guna gaya. Jadi kita Batik Noria memanglah tak ada sebab lalu dia tak nyokor 100%. Jadi ini yang kita nak supaya baju kerajaan beri tumpuan. Datuk Najib sayang sangat setiap kali akan sebut. Sebab itu dalam peruntukan bajet baru-baru ini khusus dia sebut tentang masyarakat orang asli apabila dia mengumumkan bajet sebanyak 90 juta untuk kaum asli sahaja bagi bajet tahun 2012. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyak lagi yang telah diumumkan oleh kerajaan melalui belanjawan 2012 atau bajet 2012 untuk masyarakat luar bandar. Golongan-golongan yang berpendapatan rendah. Misalnya tahun ini, pertama kali dalam sejarah persekolahan tak ada dah bayar. Dulu kena bayar yuran juga. Yuran ini kena bayar. Walaupun yuran, tapi yuran PIBG dan macam-macam kena juga. Tahun ini free. Sekolah rendah free, sekolah rendah, sekolah menengah free. Anak kita yang belajar universiti, kalau nak beli buku, kerajaan beri duit melalui voucher RM200 untuk beli buku. Bagi duit. Lepas tu
penduduk yang berpendapatan 3,000 ke bawah, kajian akan beri duit RM500 cash. Saya percaya Jakwa ya, perkara kampung orang asli ramai dapat. Memang ramai lah 3,000 ke bawah. Saya rasa hak 3,000 ke atas tak tulis 3,000 ke bawah ni. Macam Noria ni dia 4-5,000 pendapatan dia, tapi dia rasanya tulis juga 3,000 ke bawah ni. Jadi 3,000 ke bawah. Tak pernah dalam sejarah kita beri duit free macam tu je. 3,000 ke bawah pendapatan. Saya ingat batin Mak Noel awak Bukit Erok memang ramai kan. 3,000 ke bawah dah semua dapat besok. Ini semua kajian. Saya ingat kat dalam ni boleh kata semua dapat besok. Rasa saya lah. Tapi jangan tipu. Kalau 3,000 ke atas tak payahlah ambil, beri ke orang lain. Tapi maknanya yang berpendapatan rendah, kajian akan beri duit. Subsidi kekal lagi. Seluruh dunia dah naik dah. Harga minyak naik, harga gula naik. Malaysia, Datuk Najib dah umum, tak naik. Minyak tak naik, diesel tak naik, petrol tak naik, semua tak naik. Gula tak naik, gandum tak naik, minyak masak tak naik, semua tak naik. Minyak tak naik. Jangan dengar pemangkang ditipu. Minyak tak naik, minyak petrol tak naik. Jangan beli minyak hijau tu 97. Minyak hijau tu minyak orang kaya, lantak dia lah naik ke gaya pun. Kita nak hak minyak kita, minyak kuning tak naik. Jadi ini kajian akan bagi. Begitu juga dengan projek pembangunan luar bandar. Tadi ada disebut, Noria sebut jalan ke Gondang Raya, rumah PRT Gondang Raya, air macam mana. Pada tahun 2012, kajian telah peruntukan sebanyak 1 bilion. 1 bilion ni berbanyak duitnya. Kalau 1 million, 1 juta. Ini 1,000 juta. 1,000 juta ringgit. Kalau letak duit RM1 ni penuh dalam tempat saya duduk. Begitu banyak 1 bilion. Kita memberi peruntukan 1 bilion untuk memastikan masyarakat luar bandar mendapat pembangunan. Jadi kita buat orang tua free hospital. Free. Tak payah bayar yuran. Orang warga mas. Saya belum lagi lah, tak dapat free lah. Tapi orang lain dapat free. Ini banyak, ini sebahagian ni. Rumah-rumah Mesra Rakyat ditambah, rumah-rumah PPRT akan ditambah di bawah pembangunan luar bandar ni. Api, air, jalan, semuanya. Sekarang ni tumpuan daripada kajian. Kalau tengok pada bajet kali ni, orang bandar ada komplain juga. Dia kata, bajet kali ni banyak untuk orang kampung. Memang sekali ni bajet ini tumpuan adalah kepada masyarakat luar bandar dan masyarakat yang kurang pendapatan. Jadi tuan-tuan dan puan, tak ada dalam dunia ni. Semalam saya dengan Buah Duli Mahmudin Tengku Mahkota ada program dengan dia. Salah seorang yang datang dengan saya, waktu program malam tadi, satu gubernur daripada Filipina. Saya tanya dia, Gondang Raya di Filipina. Dia kata Filipina ikut je lah. Kalau harga naik, naik lah. Harga turun, turun lah. Saya kata orang tak marah ke? Dia kata hari-hari orang berontak, marah. Tapi kajian tak peduli. Kajian kata, awak ada duit, awak makan lah. Tak ada duit, awak je pasal. Itu kajian lain. Pegawai saya, setiausaha akhbar saya, Datuk Dini, setiausaha akhbar saya. Dia sekarang belajar di negeri China. Dia kata dia perasaannya makan sekali sehari kerana harga barang terlampau mahal di negeri China. Tetapi kita tidak. Kita beri subsidi supaya harga barang tak naik melampau-lampau. Kita jaga. Sebab itu kajian sekarang wujudkan Kedai Rakyat Satu Malaysia. Kedai ini adalah kedai yang barang dia murah. Dan kita akan buat di Bera. Kita akan banner di Bera. Kita dah dapat tapak dah dapat kedai dah. Kita akan buat di Kayuh. Tapi orang Pos Iskandar jauh kan, tak daya nak pergi Kayuh. Kalau ada orang di Pos Iskandar ni, ada kedai runcit yang nak jual barang-barang Satu Malaysia itu, khabar saya. Kita hantar barang-barang di kampung orang asli di Pos Iskandar dan mana-mana perkampungan orang asli lain. Ini semua tujuan supaya rakyat pada waktu ini tidak dibebankan. Jadi kerana harga barang naik dan sebagainya, barang-barang lain setengah-setengah tu kita tak boleh nak kontrol. Jadi kajian beri duit cash
supaya ada kemampuan untuk berbelanja. Anak buka sekolah nanti, bantuan macam-macam untuk buka sekolah dan sebagainya. Jadi ini semua menunjukkan kerajaan prihatin kepada rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu dalam keadaan dekat-dekat Pelang Raya ni, pembangkang hari-hari masuk kampung. Hari-hari macam-macam janji dia. Saya harap jangan dengar. Ini janji pendoah belaka-belakanya. Waktu dulu mana dia peduli kat masyarakat orang asli ni, mana peduli. Tapi kerana dia tahu masyarakat orang asli, masyarakat yang kuat sokong kerajaan, sekarang dia asok kampung orang asli. Hari-hari masuk. Kita janji macam-macam. Ini soal tanah. Saya tahu Rizal orang asli merupakan isu besar. Tanya pengarah Jakwa. Kajian Persekutuan dah lulus dah. Soal nak beri lot-lot persendirian kepada masyarakat orang asli. Kita dah setuju, cuma kajian negeri saja yang sudah memutuskan berapa luas nak bagi, berapa ekar seorang nak bagi, itu saja. Saya dah khabar banyak kali dah. Kita tak, orang masyarakat orang asli sekarang dah maju. Tak boleh bergantung pada geran besar kongsi ramai-ramai lagi. Kenapa orang Melayu boleh ada reserve Melayu, rizab Melayu, geran sendiri-sendiri? Kenapa orang asli nak beri geran kongsi-kongsi? Kita tak mahu, kita nak bagi satu-satu geran kepada masyarakat orang asli. Kita tak nak macam dulu. Dulu betul tak ada siapa menega di kalangan masyarakat orang asli. Sekarang anak masyarakat orang asli dah menega. Nak gunakan tanah tu untuk cagaran dan sebagainya sekarang. Sebab itu kita kata masyarakat orang asli sekarang dah maju. Ramainya di kalangan anak-anak masyarakat orang asli dah pun berjaya dan sebagainya. Kita nak supaya beri mereka peluang sama dengan orang lain. Apabila Datuk Najib kata satu Malaysia, bukan saja satu Malaysia, Melayu, Cina, India, tapi termasuk masyarakat orang asli. Kita beri hak istimewa kepada masyarakat orang asli. Sebenarnya masyarakat orang asli jauh lebih istimewa daripada masyarakat lain. Mana ada sekolah setiap tahun dapat duit, anak orang asli dapat duit. Bah pergi sekolah free, betul tak? Mana ada anak orang lain kena bayar RM50 sebulan bah. Masyarakat orang asli bah kerajaan bayar. Makan pun kerajaan bayar. Baju kerajaan bagi, betul tak? Baju kerajaan bagi, beg sekolah kerajaan bagi, semua bagi. Masyarakat orang asli sebenarnya merupakan masyarakat yang paling istimewa di dalam negara kita. Sebab itulah masyarakat orang asli patut menyokong Barisan Nasional setiap kali Pelang Raya diadakan. Jadi tuan-tuan dan puan, saya percaya tuan-tuan ni tak pernah berubah ya. Tak pernah berubah. Cuma saya nak tengok 100% lah. Kita lawan Pekan pula. Kalau Pekan boleh tunjuk peti dia 100%, betul kita nak tunjuk peti kita 100%. Betul tak? Boleh? Slow lagi. Tak berapa gaya je tu. Tak apa, kita cuba. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak memberitahu beberapa perkara. Yang pertama, saya dah beritahu Tazir suruh cakap kepada sekolah-sekolah masyarakat orang asli, saya minta nama pelajar-pelajar sekolah rendah masyarakat orang asli di Bera. Sebab kerajaan nak beri duit kepada setiap pelajar, keluarga pelajar orang asli yang sekolah rendah. Kita nak beri duit. Dah bagi dah? Ya, anak tak ada anak sekolah, tak ada dah. Kena buat anak baru lah. Ini hak ada anak je lah. Hak tak ada anak sekolah rendah, bukan sekolah rendah. Itu lain, ini sekolah rendah. Kita nak bagi cash. Kita nak bagi duit cash kepada pelajar-pelajar sekolah rendah kaum asli di Bera. Saya tak tahu di tempat lain, saya tak tahu di Jakarta, tak tahu kan. Ini ada ya. Ini di bawah 1MDB kita akan bagi. Di bawah program 1MDB, 1MDB syarikat di bawah kerajaan. Kita akan bagi. Saya dah minta senarai dah. Hari ni saya beritahu kepada batin-batin yang ada di sini, tolong beri nama kepada pegawai khas saya, Cik Tazir. Bagi nama-nama senarai tu. Kita minta pada sekolah. Saya takut ada yang terlepas pandang besar. Ya? Itu kita nak bagi. Yang kedua, air. Di program 1MDB juga, dia ada 2 kampung baru dia. Saya tak tahu Durian Kuning ke mana. Durian Kuning dengan satu lagi. Kita bagi projek air.
Di bawah syarikat 1MDB, syarikat 1MDB ni, satu Malaysia punya syarikat di bawah Perdana Menteri. Kita dah dapat. Dan yang ketiga, saya nak umumkan. Saya tak umum lagi. Ada orang lebut temangan tak sini? Ada? Tak ada? Tak ada lebut temangan sini ya? Sebab jenazah Bekah ni. Ni ada belakang. Okey, orang lebut temangan, orang Subah Baru, orang Sungai Serting ada? Tak ada? Ada? Belakang sana. Okey. Kerajaan dah luluskan untuk buat jambatan daripada Lubuk Temangan menyeberang untuk Kampung Serting, Kampung Subah Baru dan sebagainya. Kita dah luluskan sebanyak 2 juta ringgit. Besar jambatan dia. Saya pun terkejut dapat 2 juta. Tapi ini siapa? Kita jumpa Datuk Najib dulu. Datuk Najib kan sayang pada masyarakat asli. Saya khabar Datuk, orang asli daripada Subah Baru semua pergi sekolah, jambatan teruk, ada yang jatuh dalam sungai. Dia kata okey, kita bagi terus peruntukan. Lulus 2 juta. Saya ingat projek yang terbesar ni untuk tahun ini dari segi jalan dalam kampung dan sebagainya, masyarakat kaum asli. Dan yang kedua, tadi orang Sungai Tua, Berahin ada ya, Berahin dengan Ketua Coran ada. Okey, di Sungai Tua kita ada jambatan dalam kebun getah. Nak memendekkan, tak payah keluar ikut Mendi Pucung, kita keluar ikut kebun getah dalam Triang Estate. Kerajaan dah luluskan juga projek buat jambatan tu sebanyak 500,000. Kita akan buat sebelum akhir tahun ini. Jadi ini semua untuk tuan-tuan dan perempuan selaku masyarakat kaum asli. Kerajaan tak pernah lupa. Banyak jambatan lain yang perlu di-repair, tapi kita buat dulu di perkampungan orang asli, menunjukkan betapa sayangnya kerajaan kepada kaum asli. Jadi tuan-tuan dan perempuan, tadi banyak permohonan yang dibuat oleh Noria. Jadi saya kena jawab satu persatu. Yang pertama, tangki air besar. Ini saya akan bincang JBA lah. Okey. Saya tak tahu besar mana dia nak. Saya tak tahu. Nanti saya bincang Noria. Besar seperti di Tementi tu ke, ataupun besar yang biasa. Kalau yang besar di Tementi tu projek JBA lah. Jadi yang pertama, Astaka, saya duk agakkan Jakwa ke, agakkan Kementerian Luar Bandar. Saya dah tulis surat, tapi mungkin keutamaan kepada lain. Lagipun Astaka kalau dalam sekolah dapat di sini, di padang sekolah, di padang awak. Padang awak tak lah, nampak rumput padang. Ada padang awak. Kalau ada benda guna, dia ke situ. Kalau tak ada benda tak guna, padang lalang setinggi orang. Okey, hari ni saya gunakan peruntukan saya luluskan 20,000 untuk banner Astaka. Okey, Nadia? 20,000. Saya janji peruntukan tu, Astaka tu kita boleh buat sebelum akhir tahun. Okey. Selesai dulu lah. Selesai tak siap gitu. Selesai dulu. Rumah PPRT saya beritahu bincangan Wabi Fadir tadi. Wabi Fadir dah banyak minta untuk rumah PPRT. Tak tahu berapa akan diluluhkan. Repair rumah. Okey. Repair rumah sebenarnya itu untuk pusingan pertama. Pusingan kedua kita sedang tunggu duit. Tapi tak cukup lah sampai 10 buah rumah. Tapi kerana saya pun sayang sangat. Bukan Datuk Najib dia sayang pada masyarakat asli ni. Saya sayang juga. Oleh kerana dia minta 10 buah rumah, saya lulus 10 buah rumah untuk repair rumah di Pos Iskandar. Okay. Dia minta 10. Kalau 100 tadi, saya lulus 100. Awak salah ke dia kerana dia minta 10. Balai Raya Kampung Gau, saya tak tahu berapa ribu. 30,000 cukup. Kalau baru 5 pula dah. Saya tak tengok, kita kena tengok plan dulu lah. Okey, kita tengok plan. Kalau dia kuat boleh, ada bajet dia kuat. Boleh ya? Kalau dah Jakwa ngangguk, serah pada Jakwa. Takkan Jakwa tak ada benda lalu lah. Lepas saya. Jakwa, kita minta tolong dia buat Balai Raya Kampung Gau. Rumah Mesra Rakyat. Rumah Mesra Rakyat saya baru dapat
SMS daripada kawan saya, pengurusi Suruhanjaya SPNB, Suruhanjaya Perumahan Negara. Dia memperuntukkan 40 unit rumah bersila rakyat di Bera dengan peruntukan sebanyak 2.6 juta. Jadi insyaAllah saya akan bincang dengan Noria dan mana-mana batin lain. Kalau ada lagi, kita akan bagi. Ya. Yang lain ada lagi. Kanopi tadi. Saya pun tak faham kenapa ada kanopi tak ada kursi meja. Biasa saya bagi kanopi satu set, termasuk kursi meja. Saya kena check dengan Tazir. Tapi kalau tak ada, insyaAllah setiap batin yang saya bagi kanopi, kita akan tambah kursi meja kepada semua orang. Okay? Kita bagi. Tak ada masalah. Jadi saya percaya banyak lagi. Kalau tadi saya sebut Noria tadi sebab saya berada di Port Iskandar. Batin-batin lain, saya harap jumpa saya. Mana-mana yang tak cukup, kita bagi. Kita nak berhabiskan duit yang ada tu sebelum akhir tahun ni. Saya ada duit lagi. Banyak lagi duit ni kajian bagi. Lepas ni jumpa saya, Tok Batin senaraikan apa benda yang Tok Batin nak di kampung masing-masing. InsyaAllah kalau berpatutan permohonan tersebut, saya luluskan, kita kena buat selesai sebelum akhir tahun. Jadi kita nak bagi semua. Kalau boleh kita nak bagi semua. Duit ada, kajian ada duit, kajian berbelanja untuk rakyat, kita akan bagi. Kita tak nak ada orang tak puas hati, tak dapat itu, tak dapat ini dan sebagainya. Saya pun dah buat permohonan ini untuk gelanggang futsal dan sebagainya. Ini Bukit Gemuruh, Batin Johari pun minta gelanggang futsal. Sebab saya baru buat gelanggang futsal di Bukit Roh. Dah siap dah betul? Belum buat lagi. Tapi dah dulu dah tapak dah bagi kan? Tapak dah bagi. Ini Batin Johari pun minta juga. Bongkok pun minta juga. Pun minta. Tak apa, kalau boleh kita bagi. Macam Felda sekarang, satu Felda, satu gelanggang. Kampungan orang asli mungkin kita tambah 1-2 lagi. Jadi kajian hari ini adalah kajian yang mampu untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Bajet hari tahun baru ni adalah bajet untuk mensejahterakan rakyat. Jadi tidak ada sebab kes-kes yang kecil-kecil kita tidak boleh selesaikan. Kita mahu semua orang puas hati, semua orang seronok. Bila pelang raya esok, bila keluar tu bawa pen tu dah tahu dah nak mangkos siapa. Jadi itu yang kita nak. Jadi tuan-tuan dan puan, saya percaya, saya yakin masyarakat kaum asli akan terus menyokong kerajaan yang memerintah pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan, itu sajalah yang saya nak sampaikan ucapan saya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua pihak, dan kepada SKM ucapkan tahniah untuk esok, kepada kawan-kawan dia, staf-staf dia, kepada Jakwa, pengarah Jakwa Malaysia sendiri turun hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Jakwa Malaysia, Jakwa Pahang dan juga Kementerian Luar Bandar dan Wilayah, kepada Tok Batin Noria serta batin-batin di Pos Iskandar dan juga perkampungan-perkampungan lain yang datang. Terima kasih kepada jabatan-jabatan kerajaan lain, agensi-agensi, polis, rela. Terima kasih. Daripada pangkai jalan lagi dia dah berjaga tu. Cuma saya tengok baju baru jadi tak payah tukar lah. Kalau baju lama tu, itulah dia silap. Patut pakai baju buruk jumpa saya. Saya dapat baju baru. Kalau pakai baju baru belakang, tak ada hal lah. Tak dapat lah. Kepada rela, kepada ini agensi kajian yang terlibat. Dan juga saya nak ucapkan terima kasih tidak terhingga kepada masyarakat kaum asli yang datang dari berbagai-bagai daerah di Pahang. Rompin, ada Rompin ya? Rompin, Pekan ada tadi kan? Pekan, Lipih ada? Lepih jauh sangat. Rauk, Temeloh, mana-mana yang ada lah. Yang datang daripada jauh, saya ucapkan ribuan terima kasih. InsyaAllah pihak kerajaan akan sentiasa membantu masyarakat orang asli di dalam menjalani kehidupan yang lebih baik dan keluar daripada garis kemiskinan yang ada pada mereka melalui koperasi dan berbagai-bagai program lain. Jadi dengan harapan dan doa tersebut, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan dan melancarkan Koperasi Masyarakat Orang Asli Peringkat Negeri Pahang 2011. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.